Kita sampai pagi. Hari ini kita akan masuk subtopik seterusnya, iaitu nutrisi. Okey, terdapat dua jenis nutrisi, iaitu autotrof dan heterotrof yang akan kita lihat pada hari ini. Okey, di akhir pembelajaran, apa yang akan pelajar ketahui? Yang pertama ialah membezakan dan membandingkan di antara nutrisi autotrof dan heterotrof. Di samping menyatakan maksud nutrisi autotrof dan heterotrof. Okey, apa itu nutrisi? Nutrisi ialah cara bagaimana sesuatu organisma mendapatkan nutrien dan tenaga daripada makanan yang dimakan. Dan terdapat dua jenis nutrisi, iaitu autotrof dan heterotrof. Okey, fotoautotrof biasanya tumbuhan hijau membuat makanan sendiri. Untuk autotrof ni ada dua, fotoautotrof tumbuhan hijau ataupun chemoautotrof. Kedua-dua ni adalah nutrisi jenis autotrof, maksudnya membuat makanan sendiri. Auto sendiri, tropos makanan, membuat makanan sendiri. Okey, so untuk fotoautotrof, kita ada dua tadi. Yang pertama adalah fotoautotrof. Biasanya tumbuhan yang berwarna hijau, maksudnya dia boleh menjalankan proses fotosintesis. Okey, mensintesis sebatang organik daripada karbon dioksida dan juga tenaga cahaya. Itu adalah fotoautotrof. Foto untuk fotosintesis. Okay, kemudian yang kedua kita ada tadi chemoautotrof. Chemoautotrof maksudnya sintesis sebatang organik tanpa kehadiran cahaya. Kalau tadi dengan cahaya, yang ini tanpa cahaya. Kimia sebenarnya memperoleh tenaga daripada pengoksidaan bahan organik dan contohnya adalah spesies bakteria. Contohnya bakteria Nitrobacter. Okey, kemudian kita tengok nutrisi heterotrof pula, iaitu tidak boleh membuat makanan sendiri, memperolehi nutrisi ataupun makanan daripada organisma hidup yang lain. Kita ada tiga. Yang pertama holozoid keseluruhan, parasit, okey, dia menyerap nutrien daripada organisma lain, dan satu saprofit. Saprotrof, okey, saprofit lah sebenarnya, pencernaan di luar badan organisma sebelum nutrien diserap. Contohnya memperolehi nutrien daripada organisma reput dan mati. Okey, biasanya saprotrof ni adalah kulat. Sebab kulat ni biasanya memperoleh makanan daripada organisma yang dah reput, yang dah mati. Sebab tu dia kata pencernaan di luar badan dahulu sebelum nutrien diserap. Sebab organisma tu dah reput dan mati. Okey, kemudian yang kedua holozoid. Okey, makan bahan organik pepejal sama ada tumbuhan ataupun haiwan. Contoh yang paling mudah manusia sendiri. Manusia adalah holozoid. Dan contoh lain haiwan lah. Manusia dan haiwan adalah holozoid. Memperoleh makanan daripada organisma hidup yang lain. Secara keseluruhannya. Dan yang ketiga adalah parasit, menyerap nutrien daripada perumah. Contohnya kutu. Kutu mengisap darah. Okay, so itu adalah ataupun cacing pita dalam usus kita untuk menyerap nutrien. Parasit. Okay, so itu adalah parasit lah, yang hidup di dalam perumah untuk mendapatkan nutrien. Sama ada dalam perumah ataupun di bahagian luar perumah. Tapi nutrien sebenarnya diambil, dicuri daripada perumah. Okey, kemudian kita tengok rantai makanan. Pengeluar dimakan oleh pengguna primer, dimakan oleh pengguna sekunder, dan pengguna sekunder dimakan oleh pengguna tertier. Anak panah merujuk kepada dimakan oleh. So, bila kita nak baca rantai makanan ni, kita akan sebut pengeluar dimakan oleh pengguna primer. Sebab tu anak panah kena searah. Dimakan oleh. Itu maksud anak panah lah. Okey, kemudian ini contoh lain. Contoh kita ada rumput. Rumput dimakan oleh beluncas. Jadi beluncas adalah pengguna primer. Beluncas pula dimakan oleh ayam. Ayam pengguna sekunder. Kemudian pengguna sekunder dimakan oleh helang di sini. So helang adalah pengguna tertier. Ini adalah contoh rantai makanan. Okey, bila satu je macam ni, ini rantai makanan. Tapi bila ada lebih daripada satu ataupun beberapa rantai makanan yang saling berhubung, bercantum lah maksudnya, itu kita namakan sebagai siratan
makanan. So kita tengok contoh dari gambar ajar ni. Okey, untuk siratan makanan. Contoh padi. Padi dimakan oleh ulat. Ulat ni dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh helang. Satu rantai makanan kat situ. Kemudian yang kedua, kita tengok padi juga dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. So, dah ada dua rantai makanan. Dia akan jadi siratan makanan. Di situlah. Ataupun mungkin kita boleh ubah kat sini. Padi dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh helang. Itu pun boleh tambah kat situ rantai makanan untuk siratan tadi. Okey, kemudian piramid bilangan, piramid biojisim dan juga piramid tenaga. So, kita akan tengok apakah perbezaan di antara ketiga-tiga piramid ini. Sebenarnya ketiga-tiga ni adalah berdasarkan satu piramid yang sama. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan tengok topik yang seterusnya adalah piramid ekologi, sambungan pembentangan yang tadi. Okey, untuk piramid ekologi kita ada 3 jenis piramid, iaitu yang pertama piramid bilangan, piramid biojisim dan juga piramid tenaga. Okey, sebenarnya semuanya berdasarkan satu piramid nombor yang sama. Okey, apa maksud piramid nombor? Piramid nombor ialah bilangan organisma bagi sesuatu spesies dalam suatu piramid ataupun lebih kepada rantai makanan tadi. Okey, kalau kita tengok kat sini untuk piramid ni, bahagian bawah sekali adalah pengeluar. So, contoh pengeluar kita adalah rumput lah. Okey, rumput ataupun apa sahaja jenis tumbuhan adalah pengeluar. Okey, kemudian pengeluar akan dimakan oleh pengguna primer. Okey, so rantai makanan tadi kita tengok dah. Contoh pengeluar kita rumput. Rumput dimakan oleh beluncas. So, maksudnya sekarang pengguna primer kita di sini adalah beluncas contohnya. Okey, kemudian pengguna primer dimakan oleh pengguna sekunder ataupun contohnya ayam tadi dalam rantai makanan kita tadi. So, beluncas akan dimakan oleh ayam dan ayam pula akan dimakan oleh organisma yang lebih besar daripada ayam, iaitu helang lah. So, helang ni sebenarnya adalah pengguna tertier. Okey, apa kaitannya dengan piramid bilangan, piramid biojisim dan piramid tenaga? Kalau kita tengok kat sini dari segi pengeluar, dari segi bilangan. So, maksudnya kita tengok piramid bilangan dulu. Okey, so untuk piramid bilangan, dari segi bilangan dia, pengeluar adalah organisma yang paling banyak. So, kat padang tu rumput yang paling banyak. So, maksudnya pengeluar ni paling banyak berbanding pengguna tertier yang paling atas sekali. Okay, so daripada bilangan sesuatu organisma akan bertambah daripada puncak piramid ni ke bawah. So, sebab anak panah macam ni. Daripada atas ke bawah, bilangan akan bertambah. Okay, ataupun daripada bawah ke atas, dia akan jadi berkurang. Dia akan jadi berlawanan. Okay, kemudian untuk saiz pula, kalau bilangan tadi yang bawah paling banyak, dari segi saiz pula yang bawah ni saiz yang paling kecil lah. Okey, so untuk saiz dari bawah piramid ke puncak piramid ni saiznya akan bertambah. So kita boleh nampaklah bezanya tadi. Kalau contoh kita ada tadi rumput sehingga helang kat situ. So saiz rumput lah yang paling kecil, yang paling besar kat situ adalah helang. Tapi dari segi bilangan, rumput yang paling banyak berbanding helang. Helang cuma satu je kat situ sebenarnya. Sebab tu dia paling puncak, paling kecil. Okey, itu dari segi bilangan. Kalau dari segi saiz paling besar lah. Okey, kemudian kita ada satu lagi piramid, iaitu piramid tenaga. Okey, piramid jisim. Saiz tadi sebenarnya adalah biojisim je lah. Jisim berisi padu je. Okey, so kalau kita tengok kat sini piramid tenaga, sudah lukis siap kat sini. Rumput ni sebenarnya mempunyai 100% tenaga. So, rumput paling banyak tenaga lah kat sini. Kemudian, apabila rumput dimakan oleh beluncas. Okey, dimakan oleh. Okey, so dimakan oleh beluncas. So, sebenarnya setiap kali perubahan kat sini, rumput dimakan oleh beluncas. Hanya 10% dari tenaga rumput ni je yang akan sampai kepada beluncas. 90% lagi sebenarnya akan hilang ke persekitaran. Sama ada dalam bentuk respirasi, perkumuhan atau apa jua proses lah yang lain. Okey, so maksudnya daripada rumput
dah hilang 10%. Dia dah hilang 90%. Yang diterima oleh balloon charge cuma 10%. Kemudian, balloon charge ni ada 10% dah sekarang. Daripada 10% yang ada pada balloon charge ni, katakan rumput tadi ada 100 tenaga. Kemudian 100 tenaga rumput ni, dia dah pergi kepada balloon charge makan rumput. Dia hanya terima 10 je tenaga dia kat sini. Kemudian 10% ni pula, 10 tenaga yang daripada balloon charge ni bila dimakan oleh ayam, dia hanya pindahkan 10% daripada 10 ni tadi. Maksudnya, dia cuma terima 1 sahaja tenaga. Tu maksudnya. Dia akan berkurang 10%. Yang diterima hanya 10%, dia akan berkurang maksudnya. 90% lagi akan hilang ke persekitaran. Sama ada perkumuhan, respirasi, sehinggalah helang kat situ. Kalau 100, beluncar dapat 10 je. Kemudian daripada 10 ni pula, ayam makan beluncar, dia cuma dapat 1 je tenaga. Kemudian, apabila helang makan ayam, dia cuma dapat 0.1 je tenaga kat situ. So, maksudnya tenaga yang dia dapat sikit je sebenarnya yang dipindahkan. Yang hilang lebih banyak. Okey, sekian.